Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, hari ni aku nak share kat korang tentang apakah faktor-faktor yang menyebabkan Honda City menjadi pilihan rakyat Malaysia berbanding dengan Toyota Vios. Jadi korang mesti tertanya-tanya, kenapa orang suka Honda City sangat ni berbanding Toyota Vios? Kenapa dia lebih laris berbanding Toyota Vios? Jadi kalau korang nak tak tahu, aku ada 7 sebab kenapa Honda City mengatasi Vios dari segi jualan di Malaysia dan menjadi kereta yang lebih popular daripada Toyota Vios. Jadi kalau korang nak tahu, korang boleh tunggu sebentar lagi, aku akan terangkan. Sebelum tu aku harap korang dapat tekan button like dan juga subscribe untuk memberi sokongan untuk aku teruskan buat video-video di YouTube channel Mawi TV. Jadi kita jumpa sebentar lagi. Hai guys, jadi hari ni aku nak senaraikan 7 sebab kenapa orang Malaysia lebih suka Honda City berbanding dengan Toyota Vios. Okey, untuk fakta awal, pada tahun 2020 sebenarnya Honda City telah dijual lebih daripada 20,000 unit di Malaysia. Okey, sedangkan sehingga Disember pada bulan Disember saja sebenarnya Honda City telah dijual 5,000 unit untuk pasaran Malaysia. Okey, manakala untuk Vios, untuk 3 bulan pertama untuk tahun 2021 Januari hingga Mac, dia hanya berjaya dijual 5,500 unit, lebih kurang macam itulah jualan yang dicapai oleh Toyota Vios. Jadi kenapa orang Malaysia ni suka sangat Honda City? Jadi kalau korang nak tahu, aku ada 7 sebab yang aku dapat buat penyelidikan sikit. Okey, pertama, orang Malaysia ni sebenarnya suka jenama Honda. Itu je, simple je. Orang suka jenama Honda. Bila ada jenama Honda, kalau perempuan bergetar tulang rusuk dia. Okey, jadi jenama Honda ni ada satu jenama yang boleh menyebabkan orang tertarik untuk beli dan orang memandang korang macam itu. Okey, sekali dua kali dia akan pandang kalau korang bawa Honda. Jadi berbeza dengan negara-negara lain, di Malaysia ni agak unik di mana orang lebih suka Honda, sedangkan di Jepun tu sendiri Honda ni bukanlah jenama yang betul-betul disayangi oleh penduduk Jepun, sedangkan orang Jepun lebih suka Toyota. Dan sehingga tahun 2020, tak silap aku, 20 kereta yang paling laris di Jepun, 14 itu adalah, tak silap aku 12 adalah Toyota, manakala Honda hanya 3 atau 4 saja kereta yang mendapat top 20, okay, kereta paling laris di Jepun. Sedangkan di Indonesia pun pasaran yang agak besar untuk kereta ni, okay, kereta Toyota lebih banyak dijual. Okay, buktinya gini, Avanza ni kereta yang dah 2012 kot kan. Okay, jadi hingga hari ni Avanza ni masih lagi dijual dalam bentuk facelift. Dan pada tahun 2020 dia berjaya dijual sebanyak 80,000 unit di Indonesia. Sedangkan Honda ada Mobilio. Mobilio ni macam BRV lah kalau kat Malaysia. Dia hanya berjaya dijual kurang daripada 10,000 unit. Tak silap aku dalam 5,000 ke 6,000 macam tu je. Okay, Honda Mobilio ni berjaya dijual. Kenapa berlaku macam tu? Sebab cita rasa setiap negara ni berbeza. Tapi di Malaysia, kita lebih suka kita lebih suka Honda berbanding Toyota. Okey, itu berbezalah dengan pasaran dunia sekalipun. Lebih banyak dijual di dunia ni adalah kereta Toyota berbanding dengan kereta Honda. Okey, sedangkan kita tahu Honda ni kebanyakan model kereta dia semua dia kuasa paling rendah dalam berbanding dengan Honda kan. Tapi tetap orang beli juga. Okey, aku rasa jenama Honda ni mula masyhur ataupun menjadi perhatian rakyat Malaysia ni sejak Civic lah. Okey, Civic yang diperkenalkan menyebabkan orang tertarik untuk beli Honda ni. Jadi bila tak mampu nak beli Civic, dia belilah adik dia. Jadi dia belilah Honda City. Okey, sebab dapatlah sikit aura Civic tu ataupun H tu, lambang H. Okey, jadi yang kedua, kenapa orang Malaysia ni suka sangat dengan Honda adalah kerana image. Honda ni adalah sebuah kereta yang datang dengan image yang muda. Okay, rekaan dia lebih segar, kemudian lebih sukan, lebih sporty dan juga bentuknya agresif. Okey, dan reka bentuknya adalah reka bentuk moden yang semasa dan kadang-kadang dia lebih mendahului zaman. Tapi masalah dengan kereta yang moden ni, selalunya lama-lama dianya akan kelihatan agak old school berbanding kereta-kereta yang dibuat oleh Toyota yang lebih malar segar lah. Okey, kereta yang biasa tapi
dia malah segar. Dalam tempoh beberapa tahun pun masih lagi nampak cantik. Contohnya macam Vios Dugong. Walaupun masa awal-awal dulu orang kata Dugong, tapi sekarang kalau kau tengok betul-betul cakap, kereta ni masih lagi relevan, okay, untuk pasaran Malaysia. Bentuk tu masih lagi sedap mata memandang. Okay, berbanding dengan pada masa tu juga Honda keluarkan Honda City generasi ketiga yang bentuk Aero. Pada masa tu ianya sangat agresif, sangat menarik dan sangat macam futuristik lah, dia punya bentuk Aero tu kan. Tapi hari ni kalau kau jumpa pun kau akan macam pelik kereta ni, sebab dia cepat. Bila kereta yang moden bentuknya, dia akan cepat ketinggalan zaman nanti. Dia cepat, zaman dia akan berlalu dan nampak macam aneh sikit. Okey, jadi disebabkan ianya adalah kereta yang bawa image segar, jadi ianya sesuai dengan generasi muda. Taklah merujuk aku, maksud aku sesuai dengan kereta segmen B ni. Kebanyakan orang yang beli adalah generasi muda, eksekutif muda, dan dia nampak kereta tu sesuai dengan diri dia. Sebab itulah kenapa dia pilih Honda City berbanding dengan Toyota Vios yang lebih nampak matang, lebih nampak tua lah, senang cakap kan. Okay, jadi image tu adalah yang menyebabkan rakyat Malaysia suka Honda, sebab ia membawa imej sukan dan imej moden yang segar dan muda. Yang ketiga, kenapa orang Malaysia ni suka Honda adalah kerana harga Honda City ni relatif rendah berbanding dengan Toyota Vios. Okey, ingat dulu masa semua kereta-kereta ni adalah CKD daripada Jepun, daripada Thailand sekalipun, kedua-dua model ni Honda City dijual dengan harga yang lebih mahal berbanding dengan Toyota Vios. Tapi hari ini semuanya dah dipasang di Malaysia, dan tiba-tiba Honda City, semua kereta dia adalah lebih murah berbanding dengan Toyota. Okey, kita tengok sebagai contoh untuk Honda City, untuk variant yang low, okay, Honda City dijual pada harga 74,200, manakala Vios 74,600. Gap dia sikit saja sebenarnya. Untuk variant pertengahan, Honda City dijual pada harga 81.6, manakala Vios dijual pada 82.3. Gapnya pun tak banyak juga, dalam tak sampai 1,000 pun. Manakala untuk variant yang paling tinggi, bukan high spec lah, okay, City dijual pada 86.6, manakala Vios pada 87.6. Dekat sini gap dia hampir 1,000. Tapi untuk variant extra, okay, City RS dijual pada 105,900, manakala untuk Vios GRS dijual pada 95,300. Kat sini kita lihat bahawa Vios dijual lebih murah, tapi sebenarnya spek City tu lebih mahal. Tapi sebenarnya Vios punya spek daripada low hingga H ni, okay, higher spec ni, sebenarnya spek dia lebih baik sebenarnya daripada City. Tapi kita lihat harga lah, relatifnya semua model Honda City ni dianya lebih rendah, kecuali variant GR lah, sebab ia hybrid, kita faham kan. Jadi disebabkan oleh harganya yang lebih rendah, okay, logiknya bila orang nak beli kereta, orang akan cari H dulu. Dan H ni kebetulan harganya lebih rendah, mestilah orang aim dia dulu. Okay, kemudian bila nampak, alah bentuk dia gini-gini lah, tak ada ni, tak ada tu, jadi barulah orang start pilih kereta Vios pula. Okay, tapi sebenarnya Vios ni pada zaman Dugong sebenarnya berjaya menjual kereta dengan lebih baik daripada Vios. Vios Dugong ni berjaya dijual kereta lebih baik daripada Honda City generasi ketiga pada masa tu adalah kerana Vios ni harganya murah. Ianya bermula pada 71,000 hingga 92,000. 71,000 tu pula ada variant manual lagi. Okey, untuk J spec 71,000 manual, manakala yang untuk auto 75. Jadi pada masa tu harga ni sangat murah. Okey, sehingga yang TRD yang siap body kit tu pun baru 92,000. Sedangkan City pada masa tu keluar dua variant. Untuk variant yang rendah 85,000. Sedangkan pada masa tu variant rendah ni sama dengan variant E-spec lah untuk Vios. Vios dijual pada harga 82,000 tak silap aku pada masa tu. Manakala variant tertinggi iaitu 90,000 untuk Honda City. Jadi kat sini sebenarnya Vios dulu berjaya mengatasi City dalam jualan ni kerana faktor pelbagai variant yang ada dalam dia punya barisan kereta Vios ni. Kemudian harganya adalah rendah daripada 70 hingga 90. Jadi kat situ ada gap 20,000 tau. Jadi kat tengah-tengah tu kau boleh pilih lah variant mana yang kau nak. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pada masa tu Vios berjaya mengatasi Honda City. Sedangkan Honda City pada masa tu punya bentuk yang lebih cantik sebenarnya. Tapi kat sini hari ni City lebih rendah daripada Vios. Ingat lagi semasa Vios belum dipasang di Malaysia, Honda City mulakan dahulu, kereta Vios sangat mahal. Okay, jadi kenapa ia tak laku untuk
generasi ketiga pada masa tu, mungkin sebab harganya juga dan bentuknya yang kurang cun lah pada masa tu. Okey, keempat, kenapa orang Malaysia suka Honda City adalah kerana kuasa enjinnya. Honda City dikuasakan dengan enjin yang sama dengan Vios iaitu 1.5, tapi Honda City menggunakan iVTEC, manakala Vios menggunakan dual VVTi. Okey, Honda City menghasilkan 121 PS dan 145 Nm torque, manakala Vios hanya menghasilkan 107 PS dan 145 torque. 140 Nm torque. Jadi kat situ kita lihat dari segi kuasa dia kalah, dari segi torque pun dia kalah. Okey, jadi disebabkan ianya lebih berkuasa, jadi orang muda ni cari kelajuan, jiwanya jiwa kelajuan, walaupun tak bawa laju pun. Jadi mereka nak sebuah kereta yang laju. Okey, yang laju ni kadang-kadang tak perlu, tapi sebenarnya dalam situasi tertentu ianya perlu, terutamanya untuk memotong. Okey, kalau kita sebab tu kenapa pentingnya kelajuan ni, bukan nak guna selalu, tapi bila keadaan-keadaan yang perlu, okey, kita senang untuk bawa kereta tu dengan laju lah. Senang cakap, contohnya mungkin nak memotong tadi, ataupun kau dalam keadaan yang sangat urgent. Mungkin sekali-sekala je urgent ni, tapi dalam keadaan yang betul-betul kau urgent, kau mungkin perlu kelajuan. Jadi kelajuan ni juga penting untuk sekali-sekala pada keadaan-keadaan semasa yang tepat. Okey, disebabkan kuasanya yang lebih, iaitu lebih kurang dalam 14 PS sebenarnya, top speed untuk City ni declare sebagai 190 km sejam. Manakala untuk Vios, top speednya hanya declare sebanyak 170 km sejam. Jadi ada 20 km perbezaan tu. Kalau berlaku kejar mengejar ni, Vios akan kalah lah. Okey, jadi kuasa tu menyebabkan nilai tambah dan tarikan untuk orang-orang muda beli City berbanding Vios. Okey, seterusnya adalah 5 adalah penjimatan minyak. Okey, disebabkan enjinnya lebih berkuasa, torque-nya lebih tinggi, bentuknya mungkin lebih aerodinamik, menyebabkan penjimatan minyaknya lebih baik. Okey, untuk Honda City berbanding dengan Toyota Vios. Mengikut data, selain itu faktor lain adalah faktor enjin lah. Sebab enjin iVTEC tu adalah enjin yang lebih baharu, tak silap aku, daripada Toyota Vios yang menggunakan enjin Dinosaur. Jadi teknologinya lebih maju dan ada penjimatan minyak tu dapat dibuat dengan lebih cekap. Okey, jadi ikutkan data, sebenarnya Honda City menggunakan 5.4 liter minyak untuk 100 km, manakala Vios pun tak jauh sangat. Okey, cuma 5.8 liter per 100 km dalam data rasmi yang dikeluarkan oleh kedua-dua syarikat ni lah sebenarnya. Jadi jaraknya tak jauh beza, hanya 0.4 liter saja untuk 100 km. Kalau ikutkan enjin Dinosaur ni masih lagi power lah, boleh lagi catch up penggunaan minyak tu. Tak adalah teruk sangat, tapi masih lagi lah kalah kan. Okey, ujian yang aku dah buat sebelum ni tentang penggunaan minyak oleh Toyota Vios, aku dapati bahawa Toyota Vios ni di bandar agak kuat minyak, tapi untuk cruise di highway dia sebenarnya sangat jimat minyak. Berbanding dengan Honda City yang aku pernah pakai sebelum ini, enjinnya aku rasa sama je dengan City sebelum ni dan City sekarang ni. Penjimatan minyaknya sangat baik, di mana jalan bandar boleh dapat 16 ke 15 boleh dapat, manakala untuk highway boleh dapat sehingga 20. Okey, manakala untuk Vios yang sebelum Vios ini sebenarnya lebih baik daripada Vios Dugong dulu. Vios Dugong tu sebenarnya dulu nak dapat 15 susah, 14, 13 tu pada aku okey, tapi sekarang ni Dugong Vios ni dah bertambah baik dengan penjimatan minyak, dan secara purata boleh dapat 16 hingga 17 km seliter lah. Okey, jadi penjimatan minyak kat sini Vios kalah kepada City. Okey, tu kalau nak buat point untuk selling point dia adalah kat situ pun boleh jadi jugalah faktor penjimatan minyak. Okey, 6, rupa paras. Rupa paras ni sebenarnya subjektif. Kita sebenarnya tak boleh nak cakap ni cantik tu cantik, tapi selalu ni pandangan majoriti tu selalunya adalah kita terima sebagai pandangan yang paling baik lah. Semua majoriti bersetuju dengan pandangan itu. Okey, sebenarnya kalau Honda punya jenama ni letak kat multipa pun orang akan beli, termasuk juga kalau diletak pada juara. Tapi sebabkan bukan Honda, jadi susahlah nak jual di dalam konteks Malaysia lah kan. Okey, jadi pada aku secara peribadi, bahagian depan Vios ni lebih cantik, lebih garang, lebih agresif bentuknya berbanding Honda City yang sangat kesagaan. Okey, tapi bahagian belakang Honda City tu sangat cantik dengan lampu dia, LED dia sangat cantik dan kemas dan nampak agak mewah berbanding Vios yang kelihatan keabahan. Okey, jadi
masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, tapi dari segi whole package, aku rasa dari segi whole package pada pendapat aku, Honda City sebenarnya tak berjaya menyaingi Vios. Okey, pada akulah. Okey, tapi lambang H tu sebenarnya dapat mengaburi kita tentang benda yang tak cantik pun boleh jadi cantik. Tu maksud aku. Tapi kalau korang betul-betul nak cari sebuah kereta atas faktor ianya cantik, sebenarnya korang perlu ambil Almera. Okey, ianya cantik depan dan belakang, dan ianya di blend agak sempurna. Tapi kalau korang nak cari sebuah kereta yang cantik, elegan dan nampak sporty, korang perlu ambil Mazda 2 pada cadangan akulah. Jadi rupa parasnya adalah faktor seterusnya, dan ianya sebenarnya dipengaruhi oleh lambang H tu sendiri. Sebenarnya kalau ianya letak lambang Proton dekat situ, mungkin tak berapa nak menarik perhatian orang, tapi sebab ia lambang Honda. Okey, sebab tu rakyat Malaysia suka beli. Alright. Okey, 7. Faktor yang terakhir kenapa orang beli Honda City adalah kerana faktor kepraktisannya. Okey, pertamanya kerana boot. Okey, boot Honda City ni besar, iaitu 519 liter, tapi sebenarnya Vios tidaklah jauh beza, iaitu 506 liter. Manakala bahagian kaki belakang ni Vios agak kecil sedikit berbanding Honda City yang sangat besar, dan ianya boleh menyaingi ruangan kaki untuk kereta sedan segmen C jenama lain tau. Sangat luas sebenarnya, sebab Honda ni sangat pakar buat interior dalaman. Kereta nampak luas, walaupun luar nampak kecil, dalamnya nampak selesa. Okay, memang bijak. Okay, kemudiannya practicality yang lain adalah steering ni. Dia ada steel dan teleskopik, boleh tarik turun. Jadi posisi pemanduan kita ni boleh disesuaikan dengan semua orang. Okay, berbanding dengan Toyota Vios ni hanya boleh atas bawah saja dan tak boleh ditarik. Okay, jadi itu yang menyebabkan ianya kurang praktikal sebenarnya. Dan itu juga menjadi sebab kenapa orang memilih Honda City berbanding Vios, kerana luas dalaman dia dan practicality dia sebenarnya. Okey, jadi bijak, memang bijak sebenarnya Honda punya pembuatan ni, memang pakar untuk buat interior dalaman lah. Kalau kau tengok satu lagi contoh, kalau kau tengok Odyssey, macam ni dia buat lipat belakang tu, sebenarnya nampak macam Estima pun boleh lipat rata macam tu kan. Tapi kau tengok macam mana teknik dia lipat tu, dan sangat bijak sebenarnya. Jadi itu je yang aku nak kongsi tentang apakah kelebihan Honda City berbanding dengan Toyota Vios sehingga orang Malaysia ni sangat suka kepada Honda City. Jadi itu saja 7 sebab yang aku boleh senaraikan. Jadi kalau korang bersetuju dan tak bersetuju, boleh gunakan ruangan komen. Dan kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum.